Alhamdulillah. Memang membawa keharmonian, insya-Allah. Baik. Okey. Kita proceed. Next slide. Islam adalah pegangan hidup supaya kehidupan dilalui dengan kesejahteraan dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, saudara dan saudari sekalian, inilah jawapan yang diberikan oleh antara jawapan yang diberikan oleh saudara dan saudari sekalian berkenaan dengan Islam. Islam agama yang sejahtera, sebab asal kata salama, dan Islam agama rahmah yang memberi rahmah pada seluruh ada Ustaz Aziz sebut tadi. Baik, Islam ada tadi yang sebut tadi syumul, Islam sempurna. Islam agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diridai oleh di sisi Allah adalah agama Islam. Dan itulah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila ayat ini turun, maknanya dia Allah tak membuktikan bahawa Allah Ta'ala hanya meridai Islam sebagai agama. Islam itu maksud tunduk. Dalam tiga tunduk dan patuh kepada segala peraturan dan panduan zahir dan batin yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, agama Islam, agama yang diridai Allah, kerana agama inilah yang satu-satunya yang membawa daripada datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala melalui panduan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Islam ini tidak terpesong sampailah sekarang ini, alhamdulillah. Sebab itulah agama inilah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau banding dengan agama-agama yang lain, ada pun banyak yang menyeleweng pada asas yang sebenar yang patutnya yang berpandukan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, next. Baik, kita lihat apakah bila mana kita menceritakan tentang Islam, apakah keistimewaan Islam itu. Next. Baik, Islam memperbaiki kepercayaan dan memperkuatkan keyakinan atau akidah kepada zat Allah yang Maha Esa. Agama Islam ni memperbaiki kepercayaan dan memperkuatkan keyakinan. Kerana baginda Nabi SAW diangkat menjadi Rasul SAW untuk memperbaiki semula bagaimana keimanan ataupun kepercayaan akidah orang ketika itu yang berada dalam kesesatan dan memperkuatkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk repair balik. Asalnya manusia ni pada zaman-zaman dahulu, pada zaman bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi termasuk nabi-nabi yang terdahulu adalah untuk menarik kembali umat manusia ni supaya kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka telah terpesong jauh daripada yang sepatutnya, keimanan yang sepatutnya, iaitu dengan kata apa, melantik ataupun nabi, para nabi, menurunkan nabi-nabi terdahulu dan juga kitab-kitab untuk memberi panduan semula pada umat tadi. Termasuklah ketika mana selepas sebelum kelahiran, sebelum Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul, maka manusia berada dalam kesesatan. Maka bila mana Rasulullah SAW diutuskan menjadi Rasul, maka ia memperbaiki kepercayaan dan keimanan manusia untuk supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baik, menghapuskan kepercayaan kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi SAW untuk menghapuskan kepercayaan kepada mengangkat benda lain sebagai Tuhan. Mengangkat benda lain sebagai Tuhan selain daripada
musyrikin menyembah berhala, menyembah selain daripada Allah Subhanahu. Adakah mereka tidak percaya ataupun tidak yakin adanya Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan mereka tahu Allah Taala itu ada, tetapi mereka mensyirikkannya. Sebab itulah Islam ini, bagaimana Rasulullah SAW ni diangkat menjadi Rasul untuk menghapuskan kepercayaan mereka, iaitu yang mana mereka beriman dengan benda lain. Mereka mempercayai dengan berhala-berhala mereka. Mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Next, untuk mengatur cara beribadat Allah. Bagaimana keistimewaan Islam, bagaimana Islam itu untuk mengatur cara-cara beribadat kepada Allah Taala mengikut apa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Next, mengatur cara perhubungan kehidupan manusia. Islam juga mengajar untuk aturan cara hidup perhubungan kita, muamalat sesama manusia. Bagaimana muamalat kita dengan guru-guru, muamalat kita dengan ibu bapa, muamalat kita dengan rakan-rakan, muamalat kita dengan semua orang. Di sini diaturkan cara-cara perhubungan kehidupan manusia, dengan termasuklah dengan jiran dan sebagainya. Bahkan bagaimana cara berhubung dengan orang Islam dan sebagainya. Itu ada, muamalat ini ada diajar oleh Islam. Dan seterusnya, mengatur hukum-hukum berkenaan dengan jinayat yang sesuai dengan manusia. Dalam Islam juga telah diaturkan hukum-hukum tertentu, hukuman had ataupun hukuman jinayah yang sesuai dengan manusia. Kita di luar batasan pemikiran manusia. Dia sesuai dengan manusia. Baik, next. Untuk mengatur hukum keadilan kekeluargaan dan keturunan. Bagaimana Islam ini mengatur hukum bab berkenaan keadilan kekeluargaan dan keturunan. Bagaimana bab berkenaan dengan sebelum mendirikan rumah tangga, apabila menedah pun mendirikan rumah tangga, bagaimana hubungan sesama pasangan suami dan isteri, apa hak yang ada pada seorang suami, hak pada seorang isteri, hak bersama, bagaimana hak dengan anak-anak, bagaimana hak hubungan dengan keluarga, dengan ibu dan bapa, termasuk ibu dan bapa mertua, dan juga bagaimana jika berlakunya perceraian. Orang kata apa, anak-anak tu masih ada, dan juga dari segi keturunan, bagaimana bila berlakunya sesuatu kematian, bagaimana apakah yang berlaku kepada pewarisan harta, bagaimana pewarisan dari segi keturunan, siapakah yang berhak menjadi wali dan sebagainya, itu semua ditentukan dalam Islam. Baik, yang seterusnya, Islam juga mempertinggikan akhlak manusia. Saudara dan saudari sekalian, bagaimana itulah Islam, hebatnya Islam mengangkat akhlak manusia. Bagaimana sebelum ini manusia menjadi insan yang tidak berakhlak, dengan datangnya Islam menjadikan manusia sebagai orang yang sebaik-baik akhlak. Dan bagaimana Rasulullah SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, dan yang ke-8, mengatur hukum-hukum yang berhubung dengan kebendaan. Apa jua hukum had ataupun yang berkait rapat dengan harta kebendaan juga ada di dalam Islam. Bagaimana satu kewajipan berzakat, sumber harta, pastikan harta itu dari sumber yang halal, jangan mengambil daripada sumber yang haram, kan? Dan juga bagaimana kita menghabiskan ataupun menggunakan harta tersebut ke jalan yang betul. Baik, itulah istimewanya Islam menyentuh seluruh aspek kehidupan. Itulah dikatakan syumul Islam. Kita mengetahui bahawa Islam merupakan agama yang syumul, maka menjadi tanggungjawab kita untuk memahami Islam kita dengan menggabungkan diri kita dengan Islam secara keseluruhan. Kita tidak boleh membiarkan kita hanya mengambil Islam by juz'i ataupun secara berjuzuk. Sebab ibadah ni kita ambil, yang ni rasa macam tak sesuai, tak payahlah kita pegang yang ni pula. Tidak, Islam kita perlu mengamalkan secara keseluruhannya. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, bulat, ataupun secara keseluruhan. Maknanya itulah, bila mana kita menjadi seorang Islam, maka kita kena pegang Islam ini secara keseluruhan. Baik, kita masuk slide yang berikutnya. Dalam Islam,
merangkumi tiga aspek utama, tiga rukun tunjang utama Islam, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Bagaimana akidah ni berkait rapat dengan kepercayaan keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dengan keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rukun iman yang lain, kan? Beriman pada apa yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa dia, apa yang ada di dalam kitab-kitab, terutama kita sebagai umat Islam, kita mengikut panduan pada kitab Al-Quran Karim. Kemudian adanya syariah. Syariah ni yang menentukan hukum hakam berkenaan dengan tata cara kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa sahaja yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah ditetapkan dalam syarak, dalam hukum syarak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan follow. Itulah untuk guideline sebagai garis panduan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Taala. Namun jika sekadar kita ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada surah dan juga benda-benda perkara ghaib yang lain, dan juga kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala larangan Allah Taala, namun tidak sempurna jika tidak ada akhlak. Akhlak juga merupakan elemen yang penting dalam Islam untuk menentukan tata cara hidup yang sempurna sebagai seorang Muslim. Baik, seterusnya. Dalam Islam juga menitikkan aspek next. Apakah dikatakan Islam, iman dan ihsan? Ini kita ulang kaji balik apa yang kita kena faham tentang yang ada dalam sebagai filosofi kita berkenaan dengan Islam, kait rapat dengan iman dan juga ihsan. Islam ialah tunduk, taat dan patuh pada perintah Allah seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sedia maklum bahawa ajaran Islam ini dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah yang mana maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa ikut hawa nafsu apa yang dirasakan sesuai oleh baginda Nabi. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu ataupun menyampaikan risalah Islam adalah berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah sebagai seorang Islam, maka dia kena tunduk dan taat dan patuh kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itu datangnya adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Maka Islam itulah tunduk, taat dan patuh pada perintah Allah seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala iman ialah mempercayai Allah dan Rasulnya dengan pengucapan lidah dan kepercayaan dalam hati tanpa rasa syak. Iman ini kita beriman, kita percaya Allah dan Rasulnya bukan hanya sekadar di lidah tetapi juga dalam tasdid dalam hati kita, tanpa rasa syak dan ragu. Dan yang terakhir, ihsan. Ihsan bermaksud apa? Bermaksud kita melakukan sesuatu perkara kebaikan itu kepada manusia dan menghindarkan daripada melakukan perbuatan yang buruk dan jahat. Ini yang berkait rapat dengan akhlak tadi. Bila mana kita ada ihsan dalam diri, kita rasa adanya Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan segala tingkah laku kita, maka kita akan berbuat kebaikan dan meninggalkan perkara yang buruk. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ihsan inilah yang mendorong seseorang agar sentiasa ikhlas dalam beribadah dan mengerjakan ibadah. Dalam mengerjakan ibadah ini, lakukan kerana lillahi ta'ala. Semata-mata kerana Allah SWT. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Nah, ini datangnya keikhlasan untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, next. Ini adalah hadis berkenaan dengan hadis Nabi SAW berkenaan dengan prinsipal tentang Islam, apakah itu Islam, apakah itu iman dan apakah itu ihsan. Hadis ini memang familiar dalam kitab hadis 40 yang biasa kalau kita ikuti kuliah-kuliah di masjid-masjid ataupun di surau dan sebagainya. Dan kita hadis 40 ini hadis yang kedua, kan, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang sangat putih kainnya, sangat hitam rambutnya. Tidaklah kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan.
dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya sehingga dia duduk berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyandarkan kedua lututnya, datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyandarkan lututnya kepada kedua-dua lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua-dua telapak tangannya ke atas kedua-dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang yang tidak dikenali tiba-tiba datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlutut. Ini adalah berlutut. Berlutut. Lutut dengan lutut. Dan tangan letak di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, hai Nabi Muhammad, khabarkanlah kepadaku tentang Islam." Bagi tahu apa tentang apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah dia punya ni. Baik. Islam itu adalah bahawa engkau syahadatu alla ilaha illallah, mengakui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, wa iqamis solat, dan engkau mendirikan solat, wa ita'iz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat, wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wal hajjul bait, dan mengerjakan haji di Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Dan dia berkata, benarlah engkau. Orang itu bertanya kepada Nabi SAW. Dia juga datang jumpa Nabi dalam keadaan kita, sahabat Nabi SAW tak kenal pun, datang terus jumpa dengan Nabi SAW face to face, berlutut. Nabi tiba-tiba bertanya, wahai Muhammad. Tak tanya, ya Rasulullah, wahai Muhammad terus. Akbar ni, kabarkan aku tentang Islam. Nabi pun bagi tahu gini-gini. Lepas tu dia pula membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka kami pun tercengang kerana dia bertanya dan dia pula membenarkan. Dia tanya, dia pula benarkan. Lalu katanya Sayyidina Umar lagi, dia tanya pula pada Nabi SAW tentang iman. Khabarkan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW jawab, iman itu ialah antuk minu billah wa malaikatih wa kutubihi wa kutubihi wa usulihi. Kan? Iman itu adalah engkau beriman pada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, dan engkau beriman pada takdir baik dan jahatnya, qadar. Dan dia berkata, benarlah engkau. Bila mana Nabi SAW terangkan rukun iman ini yang kita ambil pada inilah datangnya rukun iman yang 6 itu. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman kepada Rasul, dan beriman pada hari akhirat, dan beriman kepada qadar inilah daripada hadis ini. Okay? Dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW tentang iman. Dan dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, ihsan ni apa dia? Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Bagi orang yang ada ihsan, yang dikatakan ihsan ini bila mana dia menyembah Allah seolah-olah kita rasa kita melihat Allah Ta'ala. Tapi kita tak melihat Allah, memang tak nampak Allah Ta'ala pun. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kita. Apa jua yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Kalau kita rasa adanya ihsan, kita rasa ada orang memerhatikan kita. Kita rasa Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Tak kira lah walaupun dalam cerah ataupun dalam gelap, Allah Ta'ala tahu apa yang kita lakukan. Maka di situlah kita akan rasa wujudnya, maknanya adanya iman dalam diri kita. Kita takut nak melakukan maksiat, kita takut nak melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah adanya iman, kita rasa seolah-olah Allah Taala ada dengan kita. Memang Allah Taala ada dan memerhatikan kita. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Bila mana kita sebagai seorang Muslim, kita lihat apakah cabaran yang berlaku pada hari ini. Bila mana orang Islam ini tidak percaya ataupun tidak yakin dengan keimanan yang ada ataupun Islam yang ada pada diri dia. Dia merasakan Islam satu agama yang berlawan balik apa yang kita katakan tadi. Ada yang kata Islam ni agama yang jumur, Islam ni agama yang teroris dan sebagainya. Itu persepsi manusia. Bukannya datang daripada orang bukan Islam, bahkan datang daripada orang Islam itu sendiri. Kerana mereka tidak memahami Islam yang sebenarnya. Bahkan ada setengah di kalangan mereka yang mengaitkan dengan masalah pribadi dia, masalah dan kehidupannya itu dengan agama. Seolah-olah mengatakan bahawa agama lah, dengan beragama inilah punca kepada
apa masalah yang berlaku pada dirinya. Kenapa? Kerana bila mana dia tidak memahami Islam yang kata yang sebenar. Baik, tuan-tuan, saudara dan saudari sekalian, kita kena faham. Kerana bila mana kita sebagai seorang Islam, kita kena faham hakikat sebenarnya. Bila mana kita tak faham, maka kita akan melihat benda-benda lain. Maka sebab itulah dia boleh tak dikhawatiri, boleh merosakkan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga boleh merosakkan Islam kita. Bila mana itulah berlakunya pada hari ini, bila mana kita diserang pelbagai sudut, diserang sama ada di segi zahirnya, di segi batinnya dan sebagainya. Kita diserang di seluruh aspek dalam kehidupan kita. Tapi kita kena ingat, kita kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala ada. Kita kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada sebab kenapa suatu perkara berlaku, dan ada hikmah ni. Dan maka sebab itulah kita sebagai yang sekarang ini beragama Islam, kita kena yakin dengan Islam, pegang betul-betul Islam kita. Dan biarlah kita tengok apa seperti mana yang kita sedia maklum, akhir zaman umat Islam yang ramai seperti buih di lautan. Jadi buih seperti buih di lautan ramai, tetapi hanya sedikit saja yang betul-betul berpegang pada Islam. Ibarat seperti maka sebab itulah Nabi SAW pesan kepada kita, bila mana kita berada akhir zaman, kita kena pegang Islam seperti mana menggenggam bara api dan tersenang. Baik, jadi oleh itu, untuk memastikan kita ini, Islam kita ini secara menyeluruh, termasuk juga 3 aspek utama yang Ustaz sebutkan tadi, di segi akidah, syariah dan juga akhlak, maka kita tengok pada slide yang seterusnya. Baik, sebagai seorang Muslim, kita kena kuatkan di segi akidah. Baik, next. Okey, baik, terima kasih. Next. Sebagai seorang Muslim, next, ada beberapa perkara yang dihighlightkan, Ustaz ambil petikkan daripada buku Maza Ya'ni Li-Intima'i Lil-Islam. Apa artinya saya dalam buku ni terjemahan, apa artinya saya mengenai Islam dalam buku ni. Bagaimana Al-Fadhil, Ustaz Fathiliakan menyebut tentang apa yang perlu ada pada diri kita dalam memperkukuhkan dalam ketika kita benar-benar menjadi seorang Muslim di segi sudut akidah. Di sudut akidah seperti kita tahu berkenaan dengan kepercayaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain keimanan yang lain. Baik, maka beriman sebagai seorang Muslim di sudut akidah perlu beriman bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha bijaksana lagi maha berkuasa. Pencipta di atas muka bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khaliq, sebagai pencipta yang maha bijaksana lagi maha berkuasa. Dan Allah juga maha mengetahui dan dia tidak memerlukan pertolongan siapa. Kita kena yakin, seyakin-yakinnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan yang menciptakan alam ini dan dia tidak memerlukan pertolongan sesiapa. Allah Taala tak perlukan pertolongan manusia. Allah Taala tak perlukan pertolongan makhluk. Itulah kita kena yakin. Bila itulah sifat seorang pencipta, sang pencipta. Allah SWT sebagai pencipta, maka dia tidak memerlukan pertolongan siapa kerana dialah yang menciptakan alam. Baik, maka kita kena beriman bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha bijaksana lagi maha berkuasa. Bukti ini jelas kita tengok pada kejadian alam ini yang penuh dengan keindahan, kerapian dan keseimbangan. Balance, cantik. Alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala cantik, indah. Dan adanya tempat ada pegunungan, ada tempat ada lautan, ada tempat ada dataran, ada tempat ada rumput hamparan, ada tempat gunung ganang, ada salji, ada tempat gurun, ada tempat lautan, ada tempat di tepi pantai dan sebagainya. Allah Ta'ala ciptakan cantik, cantik sekali. Dan benda ni rapi, Allah Ta'ala cipta dengan penuh kerapian. Tak ada, orang kata tak nampak cacat celanya, keindahan ciptaan Allah Ta'ala. Dan adanya keseimbangan, adanya siang, adanya malam, kan? Adanya lautan, adanya daratan, kan? Dan sebagainya. Jadi saling perlu memerlukan di antara satu juzuk alam ini dengan yang lain, saling memerlukan. Dan
adalah mustahil semua kejadian ini akan kekal dan berterusan sekiranya tidak berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu. Benda ni mustahil akan kekal sekiranya tidak di bawah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah manusia, ada kereta, kita jaga maka kereta tu elok. Kalau kita tak jaga kereta, ikut itu contoh. Itulah kita bahawa dengan kita memerhatikan kewujudan alam ini, yakin bahawa adanya Sang Pencipta Allah SWT, ya. Allah Ta'ala yang menciptakan alam ini, bukannya alam ini terjadi dengan sendiri, ialah ada penciptanya. Baik, beriman bahawa Tuhan tidaklah mencipta segala kejadian alam secara sia-sia tanpa apa-apa tujuan. Allah Ta'ala menciptakan alam ini bukanlah secara sia-sia ataupun tanpa apa. Ada sebabnya Allah Ta'ala ciptakan setiap makhluk ataupun setiap benda di atas muka bumi Allah Ta'ala. Kerana mustahil bagi Allah yang bersifat dengan sifat yang sempurna itu mencipta sesuatu secara sia-sia. Mustahil seseorang itu dapat memahami maksud tujuan Allah Ta'ala menjadikan sesuatu yang terperinci, melainkan melalui penjelasan baginda Nabi SAW dari wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala, menciptakan kamu secara main-main, olok-olok sahaja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, pada Allah. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain dia, Tuhan yang punya arasy. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kita ini bukan sia-sia, ada sebab dan tujuan dia. Dan Allah Ta'ala jadikan manusia untuk sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga sebagai tujuan kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini ada tidak lain tidak bukan untuk illa liya'budun, melainkan adalah tidak bukan kerana untuk menyembah Allah, untuk beribadah. Okay. Baik, yang ketiga, beriman bahawasanya Allah Ta'ala mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan kita. Sebagai seorang Muslim kena yakin dan beriman bahawa Allah Ta'ala mengutuskan rasul dan diturunkan kitab-kitab. Kenapa? Dengan Allah Ta'ala mengutuskan rasul dan diturunkan kitab kita, inilah barulah risalah Islam itu dapat diajar kepada manusia. Sebab itulah Allah Ta'ala mengutuskan rasul ni. Rasul ni bukan datangnya daripada malaikat. Rasul ni datangnya daripada umat manusia juga. Rasul ni daripada kalangan manusia juga. Dan Allah Ta'ala utuskan rasul dan juga diturunkan kitab. Kitab itu dan rasul yang diutuskan itu membawa kitab, memberi penerangan secara lebih detail melalui Al-Quran, kitab bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, melalui kitab Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW itu disampaikan kepada umat manusia. Dan sampai kepada hari ini, alhamdulillah kita menerima nikmat, kita terima ajaran Islam di mana yang diutuskan sebenarnya yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dan juga daripada kitab Al-Quran. Tanpa ada sebarang penyelewengan. Bahkan kalau ada penyelewengan akan dipertahankan oleh ulama-ulama yang mengikut, yang merupakan pewaris para anbiya. Dan seterusnya, kita mestilah sebagai seorang Muslim perlulah beriman bahawa matlamat kewujudan kita ini adalah untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana Allah Ta'ala sebut sendiri dalam surah Az-Zariyat yang saya bacakan, yang Ustaz bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kuat. Jadi sebagai seorang yang beriman, maka kita kena tahu matlamat kewujudan manusia, matlamat kewujudan kita ini adalah sebenarnya Allah Ta'ala perintahkan tadi untuk memberi sepenuh ketaatan kepada Allah Ta'ala, mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Itulah sebagai seorang Muslim kena beriman, kena tahu bahawa matlamat wujudan kita adalah untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin ialah syurga, manakala api neraka bagi orang yang kafir lagi neraka. Dan orang yang kita kena yakin dan percaya sepenuh keimanan kita bahawa bagi orang mukmin kita, bagi manusia sekalian, manusia yang melakukan kebaikan, bagi bahawa ganjaran bagi orang mukmin yang taat pada Allah Ta'ala adalah apa dia? Allah Ta'ala akan memberi ganjaran syurga bila di akhirat kelak. Manakala bagi orang yang kafir dan derhaka akan diazabkan dengan balasan neraka. Dan kita kena iman. Sebab apa? Manusia, orang yang bukan Islam, ada yang tidak percaya akan kewujudan ataupun kehidupan selepas kematian. Bagi kita orang Islam, kita percaya setiap kebaikan yang kita lakukan sebagai orang yang beriman, yang mana taat, setiap ketaatan kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi ganjaran oleh Allah Taala di syurga. Dan bagi orang kafir, kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka siap sedia dengan pembalasan di akhirat kelak, siksaan daripada azab api neraka. Yang keenam, terusnya, beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Kena beriman bahawa manusia ni melakukan segala kebaikan maupun kejahatan ni adalah sebenarnya adalah pilihan dan kehendak mereka sendiri. Bukannya dengan orang kata apa, atas sebab dia atas kehendak, bukan Allah Ta'ala yang suruh buat macam tu, bukan. Ataupun kerana ini adalah pilihan dan kehendak kita. Bukannya kita terpaksa buat kejahatan itu ataupun kebaikan itu, tapi adalah pilihan dan kehendak kita sendiri. Ini berkait rapat dengan qada dan qadar. Baik. Namun demikian, kebaikan yang dilakukan itu tidaklah berlaku melainkan dengan taufik dan inayah daripada Allah. Setiap kebaikan yang kita lakukan ini bukan sebenarnya atas, kita kena yakin bahawa bukannya benda itu memang kita sendiri yang nak buat. Dia sebenarnya ada juga diiringi oleh taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala amalan jahat pula tidaklah merupakan paksaan daripada Allah, tetapi ianya termasuk dalam batasan keizinan dan kehendak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Asy-Syams ayat ke-7 hingga ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kamu kepada jiwa itu sama ada jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengetahui. Dalam surah Asy-Syams Allah Ta'ala sebut jiwa kita atau manusia inilah yang memilih. Allah Ta'ala bagi ilham kita tu jalan kefasikan takwa. Maksudnya beruntunglah orang yang pilih untuk mensucikan jiwa itu dan rugilah orang yang pilih untuk mengotori. Maknanya pilih jalan keburukan. Dalam surah Al-Mudaththir, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat. Kita bertanggungjawab atas apa perbuatan yang kita lakukan. Sebab itulah bukti bahawa apa yang kita lakukan bukanlah atas satu kita buat atas kudrat kita semata-mata. Tidak ada orang kata apa. Jangan bersifat seperti fahaman Jabariyah ataupun Qadariyah. Dan Jabariyah dia meletakkan bahawa nak buat macam mana, benda tu memang dah ditakdirkan macam tu. Bukan. Kan? Orang Qadariyah pula dia kata, ini aku buat ni, usaha ni semua atas kehendak aku sendiri. Semua ni, sedangkan semua ni adalah adanya taufik. Kalaupun kebaikan yang kita lakukan adanya taufik ataupun inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya yang ketujuh, kita kena beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang ataupun hukum-hukum ini adalah hak mutlak Allah. Kita kena yakin sebagai seorang Muslim, kena beriman bahawa undang-undang ataupun hukum-hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ini bukannya dicipta oleh manusia. Ia adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala.
wa ta'ala adanya hukuman-hukuman tertentu. Contoh, orang Islam yang murtad ada hukum had-had tertentu. Hukuman bagi orang ataupun undang-undang. Kemudian kewajipan solat, kewajipan berpuasa, kewajipan mengeluarkan zakat, kewajipan menunaikan haji, larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak larangan daripada Allah taala, menjauhi riba, larangan meninggalkan ni benda-benda yang fardu tadi yang disebutkan tadi. Dilarang untuk kita meninggalkannya. Siapa yang meninggalkannya ada hukumannya. Ada hukuman yang berbentuk di akhirat, ada hukuman yang bentuk dilaksanakan di atas muka bumi Allah. Contoh hukuman hudud dan sebagainya. Kemudian dari segi ta'zim, contoh dan lain-lain lagi. Contoh peraturan yang ditetapkan oleh di Malaysia, contohnya dari segi enactment jenayah syariah. Orang yang bersekedudukan, kan, yang berkhalwat, ada hukuman-hukuman itu ditetapkan oleh manusia. Tapi juga kena ingat bahawa itu juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada hukuman seperti contoh orang yang berzina, kesalahan berzina dan sebagainya, ada hukuman-hukumannya. Tidak ada orang boleh mempertikaikan undang-undang tersebut. Jangan mempertikaikan undang-undang tersebut. Mencuri, kenapalah hukuman Islam ni, apa hukuman hudud ni, mencuri potong tangan semua. Jangan mempertikaikan undang-undang tersebut. Kerana itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala yang orang kata pun menurunkan atau jatuhkan hukum sesuatu, maknanya perintah tersebut, larangan berzina, larangan, ialah benda-benda bersifat larangan tersebut ada sebab dia Allah Ta'ala yang tetapkan, dan ada hukuman yang juga datangnya daripada Allah Ta'ala, bukannya hukuman itu daripada manusia. Jadi jangan mempertikaikan undang-undang ciptaan, undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Ini yang kita takut, sebab ramai orang Islam yang macam ni mempertikaikan argue undang-undang yang telah ditetapkan, terutama yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kerana ciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah SWT. Apa yang dibolehkan oleh ilmuwan Islam ataupun ulama berijtihad mengeluarkan hukum-hukum dari nas syarak dari dalam batasan ini. Apa yang ulama-ulama sebut ni, kadang-kadang dia keluarkan satu hukum ni bukannya syok-syok hati, suka-suka je ulama nak keluarkan satu hukum, kerana mereka perlu berijtihad. Hukum-hukum tersebut berdasarkan pada nas-nas syariat yang ada batasan-batasan. Bukan senang ulama nak keluarkan satu hukum ikut kepala tak. Bukan ulama dia keluar satu hukum ikut kepala dia ataupun ikut rasa-rasa macam sesuai untuk kena untuk dia, kena sebagainya, tak. Adalah asalnya daripada kena berlandaskan kepada nas-nas syarak. Baik, yang ke-8, berusaha mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagai seorang Muslim, kita kena usahalah untuk mengetahui asma' wa sifat, ataupun nama-nama Allah, Asma'ul Husna, 99 Asma'ul Husna, kan? Sifat yang layak, sifat nama-nama dan sifat Allah yang layak bagi kemuliaan Allah SWT. 99 nama Allah Asma'ul Husna, kita kena tahu setiap satu. Jangan hanya sekadar menghafal nas'aluka ya man huwa Allahul lazi la ilaha illahu al-malik, kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, sampai balas kan. An-Nafi'un Nur Hadi, Badi'ul Baqi, Al-Waris Ar-Rashid, As-Sabur, As-Sabur lah sekali, kan? Menghafal semua bukan sekadar menghafal, tapi tahu akan sifat-sifat Allah dan maksud terjemahan daripada Al-Asma'ul Husna. Yang ke-9, sebagai seorang Muslim mestilah berfikir merenungi kehebatan kejadian-kejadian Allah. Berfikir dan merenung kehebatan kejadian. Masya Allah, tengok orang beriman, dia tak leka dengan benda-benda dunia untuk hiburan. Dia melihat langit sebalik hikmah, kejadian Allah Ta'ala di sini. Langit berubah daripada malam jadi gelap, siang jadi cerah, kan? Laut, kenapa ada pasang surut dan sebagainya. Kejadian bulan, apakah kaitan bulan ni, adakah hanya sekadar melihat kecantikan bulan untuk memuji wanita?
cantiknya wanita itu seumpama bulan, kau umpama bulan. Bukan untuk itu. Allah Ta'ala suruh kita berfikir, merenung kehebatan kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya kita tengok, kita nampak kejadian, kehebatan kejadian tersebut. Oh, cantiknya bulan ni. Kita bukan nampak cantik bulan itu, tapi kita nampak hebatnya pencipta bulan tersebut. Macam tu. Betul lah orang yang suka tengok laut. Jangan, kita memang digalakkan buat macam tu. Pergi ke pantai, pergi berkelah dan sebagainya. Bukan untuk berseronok semata-mata, tapi untuk ni. Bertafakur. Tafakkaru fi khalqillah. Tafakur, melihat, merenung kehebatan kejadian ciptaan Allah SWT. Laut ni, luas ni, laut ni kan. Luas lagi ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Kan? Kita melihat makhluk, kita nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Baik. Yang ke berapa ni? 9. Yang ke-10, mesti mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Ini ada satu yang Ustaz skip ni. Tak apa. Kita tengoklah. Ke-10, mesti mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT semata-mata. Kita mengabdikan, kita beribadah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sebab itu pentingnya keikhlasan. Kita niat, kita lakukan ibadah solat kita. Usalli fardhu subhi. Jadi insya' usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin. Adaan imaman, kalau imam lah. Kalau makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Ta'ala semata-mata kerana Allah SWT. Kita bukannya melakukan sesuatu ibadah itu kerana takut Ustaz Abdul Aziz. Ustaz Aziz ada kat situ, tak ada dia nak pergi ni, pergilah PI. Kita bukan melakukan sesuatu ibadah itu kerana nak menunjuk kepada ibu bapa kita. Aku sembahyang ni sebab ayah aku ada ni kat rumah, kalau tak ada kat rumah, belum tentu. Aku sembahyang solat berjemaah ni sebab ayah aku suruh. Bukan. Kita melakukan sesuatu ibadah itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bukan kerana untuk menyebutkan Allah Subhanahu. Yang khususnya mestilah takut hanya kepadanya dan tidak takut padanya. Cerita berakidah ni kena ni. Sebab akidah ni lah penentu kepada keislaman kita. Yang ke-11 mestilah takut hanya kepadanya dan tidak takut padanya lagi. Dan mestilah perasaan takut ni kena ada rasa khauf. Takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perasaan takut seharusnya menyebabkan kita rasa kita akan meninggalkan, kita menjauhi kemurkaan Allah dan larangan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun." Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya serta takut dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nak menjadi orang yang berjaya, maka kenalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dalam surah apa kita baca selalu? Surah Al-Mulk. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperolehi ampunan dan pahala. Saksikanlah bahawa orang yang takut pada Allah Ta'ala akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Jadi kita kena takut kepada Allah dan tidak takut benda lain. Ini tak takut benda lain lebih daripada takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebagai seorang yang Muslim di sisi akidahnya, orang yang beriman, sebagai seorang Muslim, dia tidak takut dengan benda lain. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ke-12, orang Muslim mesti senantiasa mengingati Allah dan berzikir menyebutnya. Senantiasa, selalu sebagai seorang Muslim, kenalah selalu mengingati Allah dan berzikir menyebut namanya. Dan sentiasa ingat Allah. Dan la ilaha illallah. Bila mana cara kita buat ni? Bila mana kita keseorangan, macam contoh, kita tengah berjalan, kita tengah buat sesuatu pekerja, sentiasalah melazimi kita menyebut, berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga berzikir menyebut nama. Sebutlah dengan Ya Allah, Ya Allah, Ya Latif,
Kan nama Asmaul Husna ada semua 9 tu, kita boleh amalkan. Contoh sebut Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Sebutlah beratus-ratus kali, tak ada masalah. Sebab apa? Orang itu bila mana kita selalu melaziminya, kan, automatik kita tak akan buat sesuatu benda-benda yang lara. Bila mana kita buat benda lara tu, bila mana kita mengingati Allah, kita tak ada masa untuk buat benda-benda yang lara. Jadi kita ada masa nak buat benda-benda lara. Nak tengok benda bukan-bukan, nak tengok macam mana Blackpink punya gaya, wallah alam. Jangan buat macam tu kan. Kita sebab kita mengisi tujuan kenapa kita buat benda-benda sebab hati kita kosong. Bila mana kita sentiasa mengingati Allah, kita mengisi wang dunia, masukkan dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir. Inilah yang diamalkan oleh kumpulan-kumpulan tarikat. Mereka cara kaedah mereka mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya mudah nak ibadat dia senang nak. Bila mana kita sentiasa ingat Allah Taala, kita nak semayang pun, kita nak beribadat bila kita nak beribadat dan sebagainya, kita akan mudah perhatian kita khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah bermaksud kita meninggalkan dunia kita dan ada usaha-usaha dunia perlu kita uruskan, tetapi kita kurangkan benda-benda yang lara, benda-benda yang melalaikan kita. Yang seterusnya. Baik, keseluruhannya ada 17 yang Ustaz listkan. Untuk akidah. Yang ke-13, wajib mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Dan kita sebut, ya Allah, kita kena letakkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar cinta. Cinta yang kita rasa macam cinta, kita rasa macam Allah, tak jumpa mak ayah kita ni, dalam PKPB ni, tersangkut kat kampus ni, Allah rindunya kat mak ayah aku. Dan begitu juga kita letakkan kecintaan kita lebih daripada itu. Kita letak kecintaan kita kepada Allah SWT dan kita sentiasa merasa rindu dan rasa terikat dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah bila orang yang betul-betul dia rasa rindu dan cintakan Allah Ta'ala, dia rasa macam tak sempurna hidupnya tanpa ada melakukan satu amalan yang mendekatkan dirinya dengan Allah Ta'ala. Dia sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Dan maka sebab itulah kita kena letakkan dalam diri kita, wajib kita letakkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala sebagai kecintaan yang pertama. Dengan sebenar-benar cinta, bulatkan kecintaan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian diikuti pada Nabi SAW. Itu barulah ibu bapa kita dan sebagainya. Baik. Jangan letak kecintaan kepada makhluk, keutamaan kepada makhluk, maka kita akan lalai. Kita memang akan dilalai. Baik. Yang seterusnya, bertawakal sepenuhnya pada Allah. Sebagai seorang Muslim perlu bertawakal sepenuhnya pada Allah dan setiap keadaan dan menyandarkan setiap urusan padanya. Setiap perkara yang kita lakukan, tawakallah pada Allah. Atau segala usaha yang kita lakukan, sandarkan tawakal kita itu kepada Allah Ta'ala. Kan? Kita bertawakal setiap urusan kita, pengajian kita dan sebagainya, letakkan tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Dan yang ke-15, mestilah mensyukuri sebagai Muslim, mestilah mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Kita kena bersyukur sangat-sangat banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bayangkan, kita ni rasa macam dulu aku masa form 4, form 5 SPM kan, tak adalah pandai sangat pun kan. Result exam tengah tahun, hujung tahun, biasa-biasa je. Tak adalah A, 2, 3, 1, 2 A je. Tiba-tiba SPM dapat 7A, 8A, 9A, straight A dan sebagainya. Kan? Nikmat. Macam mana Allah Ta'ala bagi? Banyak lagi nikmat tu, nikmat kita nampak, result 4 masuk universiti dan sebagainya. Nikmat yang kecil-kecil yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat panca indera, dapat melihat, dapat berfikir dengan waras. Kan? Nikmat dapat makan. Kan? Banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Fikir, ya Allah, banyak yang nikmat Allah Ta'ala berikan. Kenapa lah aku tak ada orang bersyukur? Saya kena syukur. Saya syukur nikmat tidak terhitung. Dan orang Muslim mestilah sentiasa beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Kita sebagai seorang Muslim kena sentiasa beristighfar, lazim beristighfar. Ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Kan? Istighfar ni dapat membersihkan diri dan dosa di samping memperbaharui taubat. Istighfar juga memberi kerehatan dan ketenangan jiwa. Dan kita sentiasa istighfar
mohon keampunan kepada Allah Ta'ala, itulah dapat sebab apa kita tahu kita kadang-kadang melakukan kejahatan atau menzalimi diri kita, maka sebab itulah kita istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Dan yang terakhir, mestilah merasai bahawa kita sentiasa di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Inilah ihsan. Kita rasa bahawa kat mana pun aku pergi, kita di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tengok kita dalam keadaan terang ataupun sembunyi. Kita sembunyi dah masuk dalam bilik, tutup lampu dan sebagainya, buat benda maksiat. Tengok benda yang bukan-bukan, orang tak nampak ni, masuk bilik, tutup lampu. Saya ingat ada ustaz buat kelas. Dalam kelas benda baik kan. Dalam kelas online, dia tutup lampu. Buat apa pun. Kamu kenapa tutup lampu kelas? Jadi kata ni benda baik pun tutup lampu. Tapi kalau kita buat jahat tutup lampu, adakah kita menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak mengetahui? Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mengetahui. Apalah sangat dalam tempat gelap tu. Sedangkan semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap tanpa cahaya purnama pun Allah Ta'ala tahu. Baik, barulah kita masuk saya mestilah Muslim di sudut ibadah pula. Panjang ya Allah. Ustaz tak boleh berhenti ke? 10. Baik, sikit kita sambung. Dari segi saya Muslim di sudut ibadah. Okey, ada 7 perkara Ustaz highlightkan. Dengan ringkasnya, pertama sebagai Muslim di sudut ibadah, kita kena pastikan ibadah kita mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, rapat tadi kita buat sesuatu perkara mestilah adanya hubungan dengan Allah Ta'ala, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah apa yang dikatakan martabat keihsanan dalam ibadah. Inilah apa yang dikatakan Rasulullah SAW sendiri pernah ditanya malaikat tentang ihsan. Ini yang Ustaz sebutkan berulang kali tentang ihsan, sebab benar adanya ihsan ini kita melakukan ibadah seolah kita rasa Allah Ta'ala tengok kita. Kan? Ihsan itulah. Ibadah kita lakukan mesti ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukanlah kerana benda-benda lain. Yang kedua, sebagai seorang Muslim, mestilah melakukan ibadah dengan penuh khusyuk sehingga saya dapat merasakan kelazatan serta kemanisan ibadahnya. Kita sebagai seorang Muslim, kita kena iltizam, pastikan ibadah kita lakukan kepada Allah Ta'ala dengan penuh khusyuk. Khusyuk ni bukan benda yang senang tuan-tuan, saudara-saudari sekalian. Ustaz sendiri pun, saya kata, saya sendiri pun, bukan senang kita nak dapat khusyuk. Bukan senang kita nak dapat khusyuk. Kadang penuh masuk tengah semayang tu, mula kita dah dapat khusyuk, insyaAllah. Tapi lepas tu dia dah masuk sebentar lain. Lapor lah pula, saya lagi nak makan apa, kemudian Masya Allah, bukan senang nak dapat khusyuk ni. Tapi kena usaha sebaik mungkin untuk mendapat khusyuk. Barulah bila mana datangnya khusyuk, barulah kita dapat merasakan kemanisan beribadah tersebut. Bila rasa kemanisan ibadah tu, kita benda mana kita suka, nak lagi. Macam tu. Yang ketiga, beribadah dalam keadaan hati saya merasai kehadiran Allah, membuang dan melupakan kesibukan. Kena pastikan dalam setiap ibadah kita lakukan, kita letakkan hati kita, kena pastikan keadaan hati kita ni merasa kehadiran, rasa Allah Ta'ala perhatikan kita ada, Allah Ta'ala ada ni kita. Membuang dan melupakan kesibukan dunia dan hidup pikir. Beribadah seperti inilah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kata ulama, sembahyang itu adalah urusan akhirat, maka kamu masuk menunaikannya. Berarti bila mana kita masuk Yang keempat, saya mestilah beribadah dalam keadaan sentiasa ingin menambahnya, tidak merasa cukup. Kena set dalam diri kita sebagai seorang Muslim, ibadah kita bukan hanya sekadar kita melunaskan kefarduan sahaja, seperti solat fardu sahaja, tak. Kita buat ibadah ini ialah kita rasa kena tambah lagi. Dah buat solat fardu, tambah lagi dengan amalan-amalan sunat yang lain. Baru rasa solat ibadah kita lakukan tak cukup. Sebelum baca Quran satu muka, kita tambah lagi. Kerana orang yang ini saya perlu menghampirkan diri pada Allah dengan amalan-amalan sunat
sebagaimana seruan Allah SWT dalam sebuah hadis kursi, man adai li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Hadis ini riwayat Bukhari, hadis kursi ini. Disebutkan sesiapa yang memusuhi kekasihku, yakni waliku, maka aku mengisytiharkan perang terhadap dia. Ada satu perbuatan mendekatkan diri ataupun taqarrub kepada aku, kepada Allah, oleh hamba-Ku yang lebih aku cintai selain daripada kewajipan-kewajipan yang aku fardukan kepadanya. Hamba-Ku akan terus beramal menghampiri diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat hingga aku mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, maka aku menjadikan pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memukul, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia memohon sesuatu dari aku, nescaya aku berikannya. Dan jika dia memohon perlindungan aku dari sesuatu, nescaya aku akan melindunginya. Aku tidak pernah ragu dari sesuatu yang aku lakukan seperti aku ragu, yakni hendak mengambil nyawa hamba-Ku yang mukmin, di mana dia membenci maut sedang aku tidak suka. Orang ini yang mana Allah Ta'ala dah anggap dia ni wali ni, dah dekat, bila mana dia mendekatkan dirinya dengan Allah Ta'ala, bayangkanlah dengan amalan-amalan sunat yang banyak Allah Ta'ala, dia cintakan Allah, Allah Ta'ala juga cintakan, kasihkan dia. Yang keempat, itu yang keempat, ibadah dalam keadaan sentiasa kita ingin menambah, kan tak cukup dengan fardu tu, sekadar kita melunaskan kewajipan, kita buat yang sunat, solat sunat rawatib, solat sunat duha, tambah lagi bangun malam dan sebagainya. Yang kelima, mengambil berat dengan ibadah malam. Ambil beratlah dengan ibadah malam kita, qiyamul lail, biasalah lakukan, jadikan satu habit, kebiasaan kita untuk melakukan ibadah malam. Bermulalah kurang-kurangnya dengan solat sunat 2 rakaat. Baik, ini juga adalah merupakan sunnah Nabi SAW, insan paling hampir dengan Allah Ta'ala, dan memang tak pernah skip pun ibadah malam yang mulai. Yang keenam, saya mestilah meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Carilah jalan macam mana sekalipun untuk membaca, sentiasa membaca Al-Quran. Kita solat 5 minit, lepas solat ambillah masa sekejap saja 2-3 minit untuk baca Al-Quran. Luangkanlah masa kita, paling sibuk macam mana pun, sekurang-kurangnya kita baca sekurang-kurangnya satu line muka Al-Quran. Dan bukan hanya sekadar membacanya, kita baca dengan penuh tadabbur, tafakkur, berfikir, merenungi dengan khusyuk dan sedih. Kerana sabda Nabi SAW, inna hadzal Quran nazala bi khuznin fa iza qara'tumuhu fatahazan. Sesungguhnya Al-Quran ini turunkan dalam keadaan duka cita, maka bila kamu membacanya, hendaklah kamu rasa keduka citaan. Maknanya ada ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan ikut keadaan dengan duka cita, maka follow. Itu dari hadis lain. Ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut, law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami, ini Allah menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan dapat melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Ta'ala. Dan hadis Nabi, ma'amana bil Quran man istahalla mahal. Tidaklah beriman dengan Al-Quran oleh orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan. Banyak lagi lah. Maka kita jadikan ibadah bagi kita sentiasa tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan yang ketujuh, dari segi ibadah, mestilah menjadikan doa. Kita jangan tinggal Quran dan jangan tinggal doa. Doa ini sebagai perantaraan Allah di dalam setiap urusan hidup. Maka dalam keadaan sekarang ini, contoh dalam keadaan COVID-19 yang melanda negara kita, sentiasalah berdoa. Sentiasa berdoa, kerana dengan doa itulah akan memudahkan urusan hidup kita. Doa ni adalah perantaraan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasalah berdoa. Mungkin Allah Ta'ala tidak mengabulkan permintaan kita hari ini, barangkali besok lusa, ataupun barangkali Allah Ta'ala akan gantikan sesuatu yang lebih baik di hari akhirat kelak. Sentiasalah berdoa dengan doa-doa. Dan amalkan doa-doa harian, seperti doa bangun tidur, doa ketika nak tidur, doa memakai pakaian dan menanggalkan pakaian, doa keluar rumah, masuk rumah, doa pergi ke masjid, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa makan, doa setelah makan, doa masuk tandas, doa keluar tandas,
Bagi pasangan suami isteri, doa sebelum bersetubuh, doa ketika tidak dapat tidur, wirid selepas solat, dan doa, dan banyak lagi doa selepas majlis, doa menaiki kenderaan, doa musafir, banyak doa ni kita kena amalkan, jadikan amalan harian kita. Amalkan pembacaan doa. Baik, dan itulah dari segi jadikanlah doa ni sebagai perantaraan kita sentiasa berdoa. Orang yang menunaikan solat, insya-Allah dia akan iringin dengan solatnya dengan doa. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan urusan kita. Baik, yang seterusnya, saya Islam Muslim sudah akhlak ada 9 perkara. Ustaz ringkaskan sajalah, masa pun tinggal 10 minit. Baiklah, sebagai seorang Muslim dari segi akhlak, kita kena pastikan menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang syubhat. Yang kedua, memelihara pandangan kita. Jaga mata kita daripada melihat satu benda yang tidak elok. Biarlah kita tengok benda-benda yang baik saja. Tengok Al-Quran, sentiasa tengok benda-benda yang baik saja. Tengok majlis-majlis ilmu, kan, sebagainya. Elakkan daripada tengok benda-benda yang lain. Tengok artis Korea ke, tengok benda-benda yang mengarut-mengarut ni, elakkan. Tengok Facebook, baca benda-benda yang bukan-bukan ni, elakkan. Jagalah lidah, jagalah lidah kita, jaga lisan kita. Jagalah lidah kita daripada menuturkan benda yang tidak elok. Jagalah lidah kita ataupun daripada makan benda yang haram. Makanlah benda yang halal dan thayyiban, halal dan baik yang memberi manfaat kepada kita. Jagalah lidah kita. Yang seterusnya, bersifat pemalu. Sebagai seorang Muslim, dia bersifat pemalu. Pemalu segi apa? Malu dalam bila mana melihat satu perkara kemungkaran, malu. Malu. Dan bila mana, dan juga bagi seorang wanita kena malu, kena menjadi seorang pemalu. Jangan nak menonjol sangat. Menonjol tak ada masalah, menonjol benda-benda kebaikan. Tapi dalam bab-bab benda-benda yang perlukan ada hadnya, maka memang perlunya adanya sifat pemalu. Baik, begitu juga lelaki. Jadilah pemalu bila mana melihat maksiat berleluasa. Jadilah pemalu. Malu, ya Allah, kenapalah aku tak boleh buat apa-apa, tengok maksiat bermahal je dulu. Tak boleh nak tegur orang tu. Malu tu. Tapi kita jangan malu benda-benda macam tu, kita kena tegur. Malu, biarlah pemalu kita itu pemalu yang bersesuaian. Malu. Baik. Okey. Dalam erti kata sifat pemalu ialah tidak masuk campur urusan orang lain, memelihara pandangan. Bagi lelaki, pelihara pandangan, jangan dulu nak tengok bukan. Begitu juga perempuan, tundukkan pandangan. Tidak meninggikan suara ketika bercakap, berasa cukup serta memandai sekadar yang ada serta sifat-sifat semua. Rasa cukup apa yang ada. Dan malu ini sebahagian daripada sifat daripada cabang iman. Okay. Baik. Hakikat malu, kata ulama, sifat yang menggerakkan seseorang itu meninggalkan kejahatan. Itulah hakikat malu. Menggerakkan orang itu untuk meninggalkan, malu untuk melakukan kejahatan dan menghalangnya dari mencuaikan hak orang. Okay. Baik, yang seterusnya bersifat lemah lembut dan sabar. Bukan sabar, sabar. Salah typo. Bagi orang Islam, dari segi Muslim dari segi sudut akhlak, dia kena adanya sifat sabar dan lemah lembut. Kerana kena buat kerja-kerja Islam ni memang kena, kalau buat keras-keras ni orang tolak, orang marah kita, orang akan menolak. Jadi kita kena dengan cara kaedah yang berhikmah, dengan lemah lembut dan juga sabar. Tak boleh sekali orang tolak kita dah melenting. Kita kena bersabar. Kerana itulah mihnah, memang itu cabaran orang nak mengerjakan kerja-kerja dakwah. Memang penuh kepayahan, penyiksaan, penindasan, tuduhan, ejekan dan sebagainya, dan persendaan. Semua halangan ini mesti dihadapi oleh orang-orang yang nak buat kerja-kerja dakwah.
So kena berada di sifat lemah lembut dan sabar. Dan seterusnya bersifat benar. Orang Muslim mestilah bersifat benar dan tidak berdusta. Berkata benar sekalipun kepada diri sendiri kerana takut kepada Allah dan tidak takut kepada celaan orang. Sifat dusta adalah sifat yang paling jahat dan hina. Malahan ia menjadi pintu masuk kepada tipu daya. Ingat, sekali kita berdusta, orang tak percaya kepada kita. Jadi kita kena sentiasa bercakap benar. Yang seterusnya bersifat tawaduk. Orang Islam dia kena bersifat tawaduk, berendah diri. Dengan merendah diri inilah dia dapat khususnya kepada saudara-saudara Muslim dengan cara tidak membezakan layanan yang kepada yang miskin maupun yang kaya. Dan Rasulullah SAW sendiri memohon dengan Allah agar dijauhkan sifat takabur. Kena jauhkan daripada sifat buka, kena sentiasa merendah diri. Okey. Yang ke-8, menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Jauhilah sangka buruk, mengumpat dan mengintai-ngintai keburukan orang lain. Kerana itu adalah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala sebut dah dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala suruh orang beriman jauhilah zon, jauhi benda-benda prasangka. Kerana sesungguhnya prasangka ini, sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu wala yakhtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kamu mengumpat yang lain. Ini kita kena jauh. Allah Ta'ala melarang kita daripada melakukan perkara-perkara, maka kita kena jauhkan sangka buruk dan perkara-perkara yang mazmumah ini. Dan seterusnya menjauhi dan yang terakhir bersifat pemurah. Orang Islam dia kena bersifat pemurah, sanggup berkorban jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pemurah hati. Tak kisahlah sanggup membelanja ke wang, tak kira wang ke apa benda harta yang dia ada, itulah sifat yang kena ada dalam jiwa Islam. Sebab nak menjalankan kerja dakwah ini memang kena korban jiwa dan raga ataupun harta benda yang kita ada. Kita lihat bagaimana pengorbanan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi SAW, sanggup mengorbankan seluruh harta. Dia kaya, bagi Sayyidatina Khadijah kaya, seorang jutawan, hartawan, dermawan, sanggup menghabiskan harta bendanya ke jalan dalam membantu baginda Nabi SAW menyebabkan usaha dakwah Islamnya. Baik. Maka oleh itu kena jauhi, orang Islam kena jauhi sifat bakhil ataupun kikir ataupun kedekut, kerana orang yang bakhil ini Allah Ta'ala memang ada, Allah Ta'ala memang ada satu doa minta dijauhkan kita. Nabi SAW suruh kita doa jauhkan dari sifat bakhil. Bila orang yang bakhil, dia bila kedekut harta ni, dia orang kedekut, orang harta ni, bab pengusaha harta ni, satu adanya orang yang ada duit tapi dia boros, suka belanjakan wang. Wang ke harta yang dia ada, suka belanja, beli harta. Ada satu penyakit orang yang kedekut bakhil. Orang ni dia suka simpan harta, tak nak belanja, bahkan untuk diri sendiri tak nak. Dia suka tengok harta banyak, dari segi angka banyak, ataupun dibeli aset dan sebagainya. Tapi nak orang kata apa, nak menyumbang tak ada. Jadi sebagai seorang Muslim, kaya tidak, biar kaya tak apa, bukan handsome tak apa asal kaya, tak handsome tak apa asal kaya, tak ada masalah. Handsome tak handsome, kaya tak ada masalah. Biar kaya, tapi kaya, jap, kaya tu biarlah kaya yang bermurah hati, janganlah kaya yang boros dan kaya yang bakhil. Hasanah. Orang Islam perlu menjadi contoh tauladan yang baik pada semua orang. Contoh tauladan yang baik. Sebab itulah orang bukan Islam dia melihat orang Islam hari ini dengan dari segi, dengan persepsi yang negatif, kerana dia melihat dari segi sikap akhlak orang Islam. Jadi orang Islam yang betul-betul yang memahami Islam sebenar, dia akan sedaya upaya untuk buat perkara yang baik ini dan juga menjadi qudwah hasanah.
ataupun suri teladan yang baik kepada contoh ikutan pada orang dari segi adabnya, tingkah lakunya, cara berpakaiannya, cara makan minumnya dan sebagainya. Dan yang terakhir, last, ni pendek je. Saya mestilah Muslim dari sudut berkeluarga. Okay. Saya mestilah Muslim. Saya mestilah menjadikan rumah tangga saya sebagai rumah tangga Muslim. Ini penting. Kenapa ini penting, saudara dan saudari sekalian? Bila mana kita berkeluarga, artinya kita telah mendirikan satu masyarakat kecil dalam keluarga. Dan dengan bermulanya kita dan pasangan kita, lepas tu dengan anak, lepas tu dengan cucu, cicit, ada pula hubungan atas pula mak ayah kita, datuk nenek kita. Kita automatically kita dah wujudkan satu masyarakat kecil. So kena pastikan ahli keluarga kita ni mengikut apa yang telah yang disebutkan tadi. Dan jaga di segi akidahnya, jaga di segi ibadahnya, jaga di segi akhlaknya. Dan oleh itu, dalam di segi menjadikan Muslim yang di segi sudut berkeluarga bermula daripada sebelum berkahwin, sebelum mencari ataupun sebelum berumah tangga, mencari pasangan yang betul. Jaga seperti mana yang disarankan oleh baginda Nabi SAW. Pilihlah yang beragama, bukan yang ada pendidikan agama. Pendidikan itu penting, tapi yang penting pendidikan dan mengamalkan agama. Itulah penting bila kita mencari pasangan yang beragama. Mudah-mudahan dia dapat membimbing rumah tangga lebih bahagia dan dapat menjadikan bila wujudnya rumah tangga Baitul Muslim ini, maka dia akan mula daripada keluarga inilah akan bawa kepada masyarakat dan sebagainya, akhirnya menjadikan keseluruhan masyarakat masyarakat Islam itu mengamalkan Islam keseluruhannya dan sebagai kata apa, menjadi cerminan kepada orang bukan Islam akan Islam. Kejap, banyak soalan tapi tak boleh nak baca semua. Jadi mencerminan kepada orang bukan Islam bahawa hebatnya Islam, bahawa mereka tertarik dengan Islam dan mengatakan bahawa memang Islam inilah Islam yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yakinlah hidup beragama selamat. Bila mana kita mengamalkan hidup beragama, insya-Allah selamat di dunia dan akhirat. Ingatlah masa depan umat Islam, masa depan kita terletak di tangan Islam. Masa depan negara, masa depan keluarga, masa depan bangsa kita, masa depan umat Islam, masa depan dunia terletak di tangan Islam. Di mana kita mengamalkan Islam secara keseluruhannya, ya ini dengan cara kita ikut apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ikut peraturan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi SAW. Next slide. Letak ikut ini, insya-Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Ini ya. Dan meletakkan Islam ini sebagai top priority dalam kehidupan kita. Mana pun kita pergi, kita letak Islam yang utama. Islam yang utama. Kita jangan malu dengan nama Islam. Ini kita sekarang dah jadi malu dengan Islam sebab kita memukkan dengan banyak benda, dengan contoh teladan yang tidak baik dari Islam, dengan labelnya Islam ni sekian dan sebagainya. Kita dah terperangkap situ. Maka kita kena bawa imej Islam yang sebenar dan meletakkan, betullah kita meletakkan Islam sebagai top priority. Nak pergi buat satu perkara, letak Islam. Letak satu perkara, ini agama tak bagi. Ini agama kata macam ni. Okay. Letak ni, dah masuk waktu solat dulu. Letakkan Islam sebagai top priority dalam kehidupan kita. Sebelum saya mengakhiri ceramah ni, saya nampak memang banyak soalan tu. Saya pun takat yang saya mampu jawab lah. Kita bukanlah seorang yang kata apa yang selayaknya lah. Mungkin kita boleh buka kepada orang lain untuk memberi berkongsi jawapan dan sebagainya. Baik, sebelum tu marilah sama-sama kita tonton video ini. Sila tekan klik video.
Ya tak? Keluar tak? Tak, ada tak apalah. Ada. Dia rasa dia Tak. keluar. Tak ada. Setakat ni dia tak keluar lagi. Ya. Tak apa. Okey, tak ada tak apa. Kita teruskan pada sesi. Ada. Jadi sambil-sambil tengok video tu ambil semangat, bolehlah tinggalkan soalan di ruangan chat. Setakat ni ada dua soalan. Dan soalan ni boleh tahan jugalah. Saya tengok, oh tu, saya pun takut kan nak jawab kan. Tapi insyaAllah Ustaz Adam boleh jawab. Jadi sebenarnya kita tengok dulu video sebagai semangat. Tak dengar ada bunyi ni. Dia mungkin kena share audio. Okay, tim teknikal settlekan masalah tu, mungkin boleh keluar presentation tu dulu, maknanya set lain. Mungkin apa, Afiq boleh bacakan soalan? Okey, boleh Ustaz. Sambil Okey. Saya akan baca dua soalan dulu. Lepas tu Ustaz jawab. Lepas tu kalau ada soalan lain, kita kumpulkan soalan. Lepas tu Ustaz akan jawab lah. Kita kumpul. Lepas tu Ustaz jawab terus. Baik, soalan pertama daripada saudari Nur Syazwani Syafiah Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, I want to know how to be a shy person. Saya nak tahulah macam mana menjadi seorang yang pemalu. I mean macam mana nak jadi orang yang mempunyai sifat pemalu. Sebab saya ni seorang yang open-minded. By meaning of being open-minded, orang yang saya baru kenal pun mudah tertarik dengan perangai saya yang begitu open. Adakah ada apa-apa tips untuk saya berubah, untuk ubah personaliti saya itu? Itu soalan pertama. Soalan kedua daripada saudari Intan Nur Rasikah binti Nordin. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana simpan gambar berlawanan jenis? Setakat ni dua soalan saja yang ada. Jadi kalau sahabat lain ada soalan, adik-adik yang ada soalan, bolehlah tinggalkan kat ruangan chat. Berlawanan ke berlainan? Berlainan. Okay. Berlainan jenis kan masuk berlawanan tu. Betul tak Intan? Betul. Maknanya betul tu berlainan jenis. Jadi saya ni lah menjemput Ustaz Adam untuk menjawab dua soalan. Dua soalan ni lah yang tinggal kat ni. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, berkenaan dengan soalan saudari Nur Syazwani yang dia seorang yang open-minded kan. Ya, saya faham lah. Masuk open-minded ni maksudnya dia nak boleh tanya, masuk open-minded tu adakah masuk di segi dia suka mengeluarkan, memberi pandangan ke atau macam mana? Baik, untuk menjadi pemalu dia macam ni. Asas baik, fitrah manusia ni dia memang asalnya memang seorang pemalu. Fitrah asal seorang manusia ni dia memang seorang pemalu. Ambil contohlah, saudari Nur Syazwani perempuan. Saya ada anak perempuan. Dia ada masa dia memang dia akan observe, dia akan tunjukkan dia punya sifat dia. Dan ada masa dia jadi seorang pemalu. Dan bagaimana pemalu itu, sifat malu dan kurang malu ini dia berubah menjadi persoalan daripada seorang pemalu itu kepada kurang malu ini bila mana bila kita mulai didikan dan sebagainya. Sebenarnya jangan jadi pemalu sangat dan jangan terlampau observe ni, maksudnya jangan terlampau ni sangat. Maksudnya kita tonjolkan diri kita tu ke jalan yang tidak sepatutnya. So saya tidak pada pandangan saya lah.
kita tidak ada masalah untuk menjadi seorang yang bersifat terbuka dan sebagainya mungkin dari segi, cuma kita kena kawal. Kita kena dalam kehidupan manusia ni dia kena kawal. Sebab itulah agama ini dari segi adanya akhlak dan sebagainya. Memang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka orang yang melampaui batas. Betul macam Ustaz bagi contoh tadi. Kalau untuk sebagai seorang orang yang ada harta, dan ada harta dekat salah, tidak ada masalah. Tetapi kena kawal. Kawal jangan jadi orang yang terlampau boros dan jangan jadi orang kedekut. Kawal hartanya, boleh memiliki harta tapi berkongsi, harta itu boleh kongsi sama. Dari segi macam pemalu, sifat pemalu ini sama juga. Dan kita memang kena jadi pemalu ni bukanlah bermaksud sampai nak cakap pun tak, orang tanya sepatah pun nak jawab tak tahu nak cakap. Bukan maksudnya macam tu. Kita boleh observe diri kita tapi biarlah keadaan terkawal. Maksudnya bila mana rasa perlu untuk kita menunjukkan diri kita, dia dibenarkan. Itulah batasannya. Batasan ikut batasan syariat dan ada batasannya. Dan macam itulah Indonesia. Jadi kalau macam mana cara nak jadi pemalu, secara semula jadinya manusia ni memang sifatnya, asalnya memang sifat pemalu. Dan kita insyaAllah dengan mencari dapat kawan yang betul dan sebagainya, kita akan dapat kawal kita insyaAllah. Baik. Yang kedua, menyimpan gambar berlainan jenis. Tengoklah gambar siapa. Kalau gambar orang yang gambar tu siapa, gambar adik-beradik kita, mak ayah kita, apa salahnya? Tak ada masalah. Gambar kawan-kawan tidak ada masalah. Tengok kepada tujuan ataupun niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung kepada niat kita. Kalau niat kita untuk simpan ni sebagai kenangan semata, tengok keadaan. Kalau simpan gambar yang berlainan jantina, jenisnya jantina ya. Kalau simpan tu bukan apa. Jadi itu pentingnya kepada niat. Allah Alam. Yang soalan seterusnya ada? Banyak soalan insyaAllah. Okey, sila. Okey, satu soalan. Ada dua soalan, ada tiga Harap jawablah tadi. Jadi harap menjawab kepada Intan dan juga kepada Syazwani. Maknanya dalam open tu dia ada pertengahan. Maknanya tak terlalu terbuka secara melampau dan tak terlalu malu secara melampau. Ada batasan. Okey. Tiga soalan seterusnya ialah pertama daripada saudara Najwa Afiq. Orang hebat ni saudara Najwa Afiq ni. Assalamualaikum Ustaz Adam dan Tuan. Assalamualaikum. Bagaimana mahu mengekalkan sifat ihsan di dalam diri kita? Okey. Soalan pertama. Soalan kedua pula daripada Syarifah Nurul Atikah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau kita like gambar yang jelas dosanya? Contoh, macam like gambar perempuan yang tidak bertudung. Adakah kita dikategorikan sebagai reda atau subhat dengan dosanya? Terima kasih. Daripada Ain Fatihah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara yang terbaik untuk husnuzon atau berlapang dada pada setiap ketentuan yang terjadi? Okey. Itu tiga soalan yang kita kumpul setakat ni. InsyaAllah kalau masa panjang lagi, kita akan collect lagi soalan. Okey, anda serahkanlah kepada Ustaz Adam untuk menjawab ketiga soalan tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafiz. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali lagi ya Ustaz ulang, saya bukanlah orang yang selayaknya, tapi jika rasa sesuai dengan jawapan yang diberikan, boleh diamalkan insyaAllah lah. Kalau rasa macam jawapan tu tak kena, macam tak sampai lagi, tu boleh tanyalah dengan orang yang lebih ni insyaAllah. Baik, soalan tentang kekalkan sifat ihsan dalam diri. Baik, dia macam ni lah. Sebab itulah pertama sekali bila mana kita melakukan, sebab itulah bermula dengan amalan-amalan yang kecil itu, dia boleh mendatangkan sifat ihsan. Dan contoh kita macam Ustaz sebut tadi kan, ini berdasarkan pengalaman macam mana pengalaman diri dan juga prinsip perhatian pada orang lain dan sebagainya. Orang yang dekat dengan kita, yang mana orang tu kita nampak perubahan dalam diri dia. Daripada seorang yang biasa-biasa kepada orang yang bukan luar biasa. Dia luar biasa tu maksudnya kita nampak dia ni orang yang dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Saudara dan saudari sekalian, ada orang dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan jalan Allah Taala datangkan secara tanpa diduga. Dan kalau kita tengok ni pengalaman hidup ni, dia ni macam tak ada harapan dapat hidayah, contoh gitu kan. Baik. Bila mana dia dah dapat hidayah, macam si Ustaz melihat bagaimana orang itu, saya melihat macam mana orang itu dia boleh letakkan sifat ihsan dalam diri dia. Maknanya mungkin sebab niat dia berazam tu berubah, Allah Ta'ala datang berikan hidayah padanya dan dia berubah. Taufik dan hidayah dan dia terus berubah dan kekal. Istiqamah sekarang. Dan daripada pengertian kita sendiri juga, bagaimana nak lahirkan ihsan ini, bila mana-mana kita, lepas tu pentingnya akidah. Pentingnya akidah. Keimanan kita pada Allah. Kita dah letak, kita dah kata, okay, aku seorang Islam. Aku ada, bila mana aku seorang Islam, aku kena beriman kepada Allah SWT. Allah Ta'ala jadikan aku, kita tahu sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu setiap apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala jadikan aku ni banyak lah. Jadi Allah Ta'ala suruh aku buat sekian-sekian. Adalah amalan-amalan itu yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Amalan-amalan yang seperti solat dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak rasa macam tu? Ihsan tersebut. Maka kita kena ingat, Allah Ta'ala jadikan aku dan macam-macam. Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar dan sebagainya, maha berkuasa, maha mampu mengubah sesuatu dan sebagainya. Kita letakkan, kita tahu, kita pun Allah Ta'ala lihat kita dan kita pun sometimes kita meletakkan adanya kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di situ kita tahu, kalau Allah Ta'ala, kita nak buat satu benda, Allah Ta'ala tengok kita. Itu ada ihsan tu. Allah Ta'ala tengok aku. Tapi kalau kata-kata tiba-tiba aku perlukan sesuatu pertolongan kepada Allah Ta'ala, aku doa minta kat Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tak bagi kat aku macam mana. Contoh macam tu. Lebih baik aku mengambil jalan untuk dekatkan diri kita, aku dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni. Betul lah. Bila adanya ihsan ini, maka kita nak buat sesuatu kebaikan, kita rasa memang Allah Ta'ala suruh aku buat ni kebaikan ni. Kan? Tak kira lah manusia nampak, manusia tak nampak lah kan, kira Allah Ta'ala memang suruh aku buat kebaikan. Tapi dari segi keburukan kita kena tinggalkan kan. Aku nak buat benda jahat, Allah Ta'ala melihat apa juga apa yang aku buat. Kan, walaupun benda keburukan itu, maka kita kan tinggalkan. Dan yang penting sekali untuk dia kekalkan sifat ihsan ni ialah kita juga kena istiqamah. Dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, seperti jaga solat, jaga amalan-amalan kewajipan, dan tambah dengan amalan sunat. Lepas tu sentiasa mengingati Allah SWT. Melazimi. Bila kita melazimi, ini Ustaz sebut tadi tu, ini yang bila kita sentiasa melazimi mengingati Allah Ta'ala, berzikir dan sebagainya, adakah kita bila mana sesuatu berlaku satu perkara, mulut kita akan keluar apa dulu? Kalau kita sentiasa duk maki orang, kita nampak suatu keburukan berlaku, mak kau ada, kita akan keluar macam tu. Sebab itu yang sentiasa dilazimi dalam mulut kita. Tapi kalau kita macam sentiasa dengan Allah Ta'ala, kita nampak satu keburukan, astaghfirullahaladzim, kita keluar. Macam tu. Bila tu ingat Allah Ta'ala, itulah. Dari situ dah boleh lahirnya sifat ihsan ni. Mudah-mudahan boleh menjawablah soalan Najwan. Okay. Yang keempat, soalan seterusnya, like gambar berdosa. Dia sebenarnya sudah maklum memang bila kita tahu benda itu dosa, bagi seorang Islam kita kena ingat apa yang Nabi SAW sebut. Bila mana kita nampak munkaran, bila mana kita melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka kita kena cegahnya dengan tangan ataupun dengan kekuasaan. Fa illam yastati' lisan ni. Tak boleh tegur dengan, tak mampu dengan tangan, dengan lisan kita. Tak mampu dengan lisan, dengan iman. Inilah selemah-lemah iman. Maka yang itulah selemah-lemah iman adalah dengan cegah dengan hati. Maknanya dalam hati kita ni kita benci kepada dosa tersebut. Jadi bila kita nampak benda dosa tu, kalau kita like, berarti memang nampak seperti kita bersubhat dengan dosa tersebut. Maka sebaiknya kan, itulah yang sebaiknya. Maknanya ikut yang apa yang disarankan oleh Nabi SAW. Bila nampak satu dosa itu, kalau tak boleh cegah dengan kekuasaan, dengan lisan, tak disebut dengan lisan ataupun sekarang ni naiklah. Minta maaf saudara-saudari ini ataupun sama ada secara personal dia dan sebagainya, gunakan secara hikmah
Kalau tak mampu juga, inilah selemah-lemah iman, kita benci dengan hati. Bila benci dengan hati, tak lain lah. Allah Ta'ala alam. Yang kelima, cara terbaik untuk berlapang dada. Anjat, boleh ulang balik soalan nombor 5 tu, Cik? Terbaik berlapang dada tu. Soalan 5 tadi, bagaimana cara yang terbaik untuk kita husnuzon atau berlapang dada pada setiap ketentuan yang terjadi? Berlapang dada setiap. Ya. Pada okay, baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik. Apa yang kita boleh letakkan, ingat, setiap sesuatu perkara yang terjadi, takdir yang berlaku adalah dengan sebab ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana ketentuan Allah Taala, kita kena ingat, mesti wajib, mesti bagi orang beriman, dia mesti minta. Bila mana berlaku satu kejadian, sama ada benda itu bencana ataupun malapetaka dan sebagainya, suatu kejadian itu berlaku, mesti ada hikmah. Perkara paling penting kita ingat ada hikmah ni. Tuhan tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali akan menzalimi kita. Allah Ta'ala tidak akan sesekali menzalimi kita. Kalau terutama kita sebagai orang yang beriman. Bagaimana kita hidup di atas muka bumi ini. Yang biasanya yang menzalimi diri kita ialah diri kita sendiri. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi diri kita. Jadi setiap suatu musibah ataupun kita nampak sesuatu itu macam musibah atau keburukan. Barangkali kita rasa, ya Allah, kenapalah aku diuji seperti ini kan. Ada hikmah dia. Mungkin itulah yang biasa kita dengar. Hikmah dia mungkin antaranya ialah nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, sebagai contoh, sekarang ni berlaku COVID-19. Bila mana berlaku COVID-19 ni, wabak COVID, penyebaran wabak COVID-19 ini mendatangkan macam-macam masalah. Ada yang hilang kerjaan, ada yang rugi, bisnes rugi, ada yang macam-macam masalah lah, ada yang diuji dengan masalah kesihatan dan sebagainya, macam-macam ujian. Dan ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah dia. Dan sama ada hikmah dia dari segi mungkin nak dekatkan, mungkin Allah Ta'ala nak gantikan sesuatu dengan yang lebih baik. Dan Allah Ta'ala nak gantikan sesuatu yang lebih baik. Barangkali mungkin kita tak nampak lagi bala lain datang, lagi bala lain, macam cerita Tiga Abdul, bala apa lagi nak datang, macam tu kan, bertingkat-tingkat, kata orang 9 bertingkat, jatuh di timpa tangga kan. Maka kena ingatlah, kalau kita bila mana datang ujian, kita lagi dekat dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik. Paling at the end apa kesudahan kita akhirnya sekali meninggal lah. Bila kita meninggal, kita dapat bersabar dengan setiap ketentuan daripada Allah SWT. Itu cara terbaik untuk berlapang dada, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Baik, jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Adam atas pembentangan dan segala soalan yang dijawab tadi. Semoga setiap soalan yang sahabat-sahabat peserta tinggalkan semuanya terjawab lah. Kita harap semua terjawab. Dan kita ada lagi berbaki lagi 10 minit. Jadi anda buka satu chance, siapa yang nak tanya, hanya satu soalan saja. Yang ni, kalau sahabat tanya satu soalan saja, siapa cepat dia dapat. Kalau tak ada, kita pergilah kepada penutup lah. Okey, satu soalan. So kita sekalikan teruslah dua ni. Yang terakhir, Assalamualaikum Ustaz. Daripada Nasyatul Ain tadi, saya dapati ramai golongan wanita menindik hidung. Adakah perbuatan itu dibenarkan ataupun tidak? Terima kasih. Daripada soalan seterusnya, daripada Nur Najmiah binti Muhammad Alfian. Assalamualaikum Ustaz. Apakah nasihat yang suka marah saya sebagai seorang ibu terhadap anak-anak?
saya muka pelajar PJD UiTM insya-Allah, masya-Allah. Barakallah. Barakallah, semoga kehadiran Puan Najmiah ni beri keberkatan kepada kita pada malam ni lah. Jadi Ustaz dapat soalan tadi. Soalan terakhir. Ibu nasihat apa? Okey, soalan terakhir. Apakah nasihat yang suka marah saya sebagai seorang ibu terhadap anak-anak? Itu dia punya soalan itu. Maknanya untuk ibu suka marah anak-anak. Suka marah. Dia typo sikit Ustaz. Maknanya soalan macam ni apakah nasihat ibu suka marah anak? Ibu suka, saya suka marah anak gitu. Apakah nasihat kepada saya yang suka marah anak? Macam tu ya Puan? Betul. Okey, itulah soalannya. Apakah nasihat kepada saya yang suka marah anak? Okey. Itu saja soalan kita yang terakhir pada malam ni. Jadi sekali lagi saya serahkanlah kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menjawab soalan ni. Baik, terima kasih. Soalan ke-6, hukum menindik hidung perempuan. Baik, maksud perempuan ni tanya kalau lelaki tindik hidung, dah tahu lah jawapannya kan. Baik, asasnya kepada soalan ni ialah berkenaan dengan perhiasan. Okey, tentang perhiasan. Baik, bagi hukum asal bagi wanita memakai perhiasan harus, tidak ada masalah memakai perhiasan, namun jangan berlebih-lebihan. Itu asalnya. Harus untuk memakai perhiasan seperti emas, rantai gelang, emas dan sebagainya. Tapi bagaimanapun untuk menindik hidung ni apa tujuannya? Melihat kepada tujuannya. Kalau tujuannya untuk mempamerkan orang kata apa, mempamer atau untuk fashion ataupun untuk tujuan untuk dia dah pergi hampir, dia dah cenderung, wallahu alam, dia dah cenderung kepada tabarruj ataupun berhiasan berlebihan. Dan ataupun satu lagi, kalau dia pergi tu simbolik kepada sesuatu amalan sesuatu kaum. Suatu kaum dia memang memakai menindik ni ada tujuan-tujuan tertentu. Atau macam satu, saya perasan lah macam geng-geng yang apa yang perempuan skinhead ke apa semua tu. Yang perempuan dulu adalah zaman-zaman hip hop dulu, saya ingat dulu lah. Dia ikut jadi kenapa dia memakai ataupun dalam arti kata berfashion lah. Berfashion mengikut sesuatu dia kata ikut trend zaman. Macam sekarang ni trend zaman berfashionnya kalau tengok Korea sekarang ni orang Malaysia ni style lah, dia akan ikut Korea dengan rambut warnanya, pakaian ni memang style ikut Korea, baju pun daripada Korea, neckwear lah apa semua kan. Kalau orang kata apa, bila mana berlebih-lebihan ataupun memakai pakaian itu mengikut bukan berpakaian, orang kata apa, membuat sesuatu perkara seperti menindik hidung ni seperti ikut amalan orang lain, contoh ikut style fashion, nampak jelek kan, wallahu alam. Jadi kita takut dia jatuh man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikut yang tasyabuh ataupun tasyabuh apa sebenarnya? Tasyabuh. Menyerupai. Dia mengikut kepada orang tu. Jadi itu yang menjadi kesan yang tidak baik. Sebaik-baiknya elakkanlah, wallahu alam. Tapi kalau pakai dalam rumah tak ada masalah. Kalau suami suka tak ada masalah. Ini dengan pasangan masing-masing lah. Baik, untuk soalan ke-7, nasihat kepada ibu yang suka marahkan anak. Baik, puan, perempuan ataupun semualah pada pendengar pada malam ini. Bila kita marah ni, dia akan meninggalkan kesan emosi, kesan yang tidak baik. Memang sifat manusia lah, kadang-kadang saya pun sama juga, kadang temperature kita kadang tak boleh kawal, kita akan marah dan kita cepat marah dan sebagainya. Jadi kita kena ingat bila mana kita meninggalkan, kita suka buat ni satu benda tanpa kita kawal, maka dia akan meninggalkan kesan yang tidak baik kepada anak kita.
Saya ingat anak saya pun dulu pernah lah, masa dulu semua sekarang pun kadang sekali terkeluar juga. Kita marah anak kita panggil sekali dia tak menyaut, panggil 2 kali tak menyaut, 3 kali, siap lah, memang kita meninggikan suara. Kesannya ialah anak tu akan reflect balik apa yang kita lakukan. Jadi itu yang saya nampak. Jadi bila kita nampak, bila dia berlaku reflect tu, kita terkejut. Dia lepas tu kita cool down balik, kita fikir apa yang dia buat tu sebenarnya dia reflect balik apa yang kita buat. Dia reflect balik apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya bila dia reflect, bukan salah dia, salah apa? Salah kita balik sebenarnya. Yang itu yang kita jadi, oh aku tak boleh buat macam ni lagi. So lepas tu kita ubah method. Kalau dia buat satu, kalau memang buat kita tension, kita cool down dulu, okay lah. Dan boleh petik, ambil tip-tip positif daripada banyak pakar-pakar dalam bidang pendidikan segi psikologi anak-anaknya. Benda ni dia suka main, buat bising kadang sampai tu lah, rumah kita baru lepas kemas dan sebagainya, lepas tu pergi sepak balik. Okay, kita buat cara, kalau sekadar marah, dia tidak boleh menyelesaikan masalah. Dengan marah ni macam mana cara kita nak menyelesaikan masalah bila dia buat sesuatu tu yang kita tak suka, kita guide. Dengan cara kita guide. Contoh kalau rumah bersepah, kita guide. Ambil abang, abang nak bagi sepah rumah ni, Umi baru lepas kemas rumah kan. Jom, tolong kemas sama-sama. Abang ikut Umi. Macam tu contoh ayat kan, contoh ayat dia. Jadi, kita orang kata apa, kita reflect, kita lawan balik perasaan emosi kita itu dengan benda yang baik. Jadi dia akan ikut. Mudah-mudahan bila mana kita orang kata apa, kita tidak terbawa-bawa sifat kita itu kepada anak-anak, dia tidak meninggalkan kesan tu, dia akan balik pada anak kan, maksudnya macam tu. Dia akan reflect. So kalau kita bawa benda yang baik, dia reflect pada anak juga benda yang baik. Kalau kita bawa kepada anak sifat yang buruk, dia takut dia reflect pada benda buruk. Jadi nasihat saya, supaya kita ingat balik, kalau kita buat satu perkara tu, kalau benda tu contoh kita suka marah dia, takut nanti dia marah kita balik satu hari nanti, kita jangan marah dia balik. Kita kena muhasabah balik. Kesan ni sebenarnya kesan sebab perbuatan kita, bukan sebab perbuatan dia. Sebab dia pun sebenarnya dalam peringkat kata apa, tengah duk berkembang dari segi emosinya, dari segi otak dia dan sebagainya. Wallahualam. Menjawablah kalau saya pun mungkin ada orang yang lebih lama ilmu. Jazakumullah khairan katsira kepada Fadil Ustaz Adam atas jawapan lebih lanjut soalan tadi. Semoga segala jawapan yang Ustaz berikan tadi diharaplah menjawab segala soalan pada sahabat-sahabat peserta yang menanya. Okey, jadi kita dah sampai kepada kemuncaknya, pada penghujung. Jadi antara poin-poin yang kita boleh dapat pada tajuk kita pada malam ni, iaitu Islamkah saya, antaranya adalah bahawa Islam ni adalah agama yang menyeluruh dalam satu kehidupan. Dia bukan hanya satu aspek, satu bidang ataupun satu bahagian, tapi dia menyeluruh. Erti kata lain, daripada kita mula bangun tidur tu sampailah kita masuk ke lubang kubur tu, dia ada segala panduan tata cara yang Islam gariskan, baik dari sudut ibadahnya, sudut akhlaknya, sudut akidahnya, sudut muamalahnya, dari sudut pemerintahannya, sudut ekonomi, semua ada. Cuma kita tinggal pada kita sama ada kita nak mempelajari ataupun tidak. Itu yang pertama lah. Yang seterusnya adalah Islam adalah penyelesaian kepada semua segala masalah. Semua Islam boleh selesaikan. Dan juga kalau kita kata Islam ni agama yang tak menyelesaikan masalah, takkanlah Islam boleh bertahan memerintah hampir 23 dunia beratus tahun lamanya. Daripada zaman sampailah kepada yang terakhir adalah Khalifah Turki Utsmaniyah. Kalaulah Islam tak diselesaikan masalah, takkanlah boleh memerintah satu wilayah dunia yang luas, yang bermacam-macam ragam masyarakat, yang kurang teknologi pun kurang waktu tu, tapi boleh memerintah dengan jayanya. Jadi sudah tentulah Islam ni satu agama yang penuh solusi semua segala-galanya. Sebagai seorang Muslim ni paling penting lah
Kita kena bangga sebagai seorang Muslim dan kena yakin betul-betul Islam ni agama yang benar. Dan juga kalau kita belajar pasal Islam, belajar secara mendalam, kita akan dapati bahawa segala tomahan-tomahan orang-orang yang jahil terhadap Islam semuanya salah. Antaranya tomahan mengatakan bahawa Islam agama keganasan ataupun agama teroris. Sebenarnya tak betul. Kalau kita tengok dalam Quran pun, dalam hadis Nabi SAW, atau dalam sirah Nabawiyah pun, pada sirah Khulafa' Hatta kalau orang, hatta kita orang Islam pun tak boleh menyakiti orang kafir yang berlindung dalam negara Islam. Tak boleh merosakkan rumah ibadat orang kafir. Tak boleh suka-suka hati. Dan juga tak boleh, kalau perang tu, tak boleh membunuh tumbuh-tumbuhan, apa lagi, anak-anak kecil, wanita, orang tua tak boleh nak bunuh suka hati. Hanya boleh bunuh tentera yang perang je. Maknanya betul-betul rahmatlah Islam kalau kita belajar secara betul dan kita faham secara betul dan kita tak malu aku sebagai seorang Muslim. Jadi itu sajalah untuk malam ni. Jadi sebelum kita tangguh majlis kita pada malam ni, kita ada sesi bergambar yang akan diuruskan oleh unit multimedia dan juga pada peserta dan juga kepada semua hadirin yang ada malam ni. Bolehlah kalau tak ada halangan boleh buka kamera untuk kita sesi bergambar. Jadi untuk sesi gambar ni saya serahkanlah boleh Ifan Sebelum tu saya mohon ampun dan maaf penyampaian ini. Kita insan manusia biasa, mudah-mudahan yang baik dan terima kasih Ustaz. Jadi memang lengkap lah, malam ni pengisian baru Ustaz sangat lengkap lah. Saya dengar malam ni pun rasa macam refresh balik lah, segar balik telah lama tak lama dah tak dengar pengisian-pengisian ni, sekali dengar segar balik. Okay Nazal, ready untuk sesi gambar? Okay, boleh. Okay, boleh semua untuk open camera ni. Okay. Okay, lagi. Okay, semua boleh buka kamera. Okay. Okay, senyum. Satu, dua, tiga. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Ifan Nazal atas sesi gambar tadi. Dan kepada adik-adik peserta sekalian, jangan lupa maknanya viral kan program kita ataupun quote ataupun kalam-kalam daripada yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Adam tadi di media sosial antum, sama ada di Instagram ke, Twitter ke, di Facebook ke, viral kan. Biar kita semarakkan media sosial kita dengan ilmu-ilmu Islam, ilmu dakwah. Biarlah media sosial apa hashtag boleh dilalukan untuk viralkan pengisian kita pada malam ni. Dan insya-Allah malam esok temu janji kita pada waktu yang sama. Nanti Rusti akan menghantar tentatif yang terkini lah untuk malam esok. Dan slot malam esok juga kita akan disampaikan oleh daripada imam di ITS Rumah 3, Al-Fadhil Ustaz Aziz. Jadi nak tahu macam mana Ustaz Aziz punya pengisian dengar tunggu malam esok. Dan lusa kita ada forum. Forum ni lah kena kita Ustaz Fuad. Kalau nak tahu macam mana Ustaz Fuad pun tunggu tak stay sampai forum nanti buat tahu macam mana mengenali dengan lebih kita punya ni staff-staff HCI kita. Okey, jadi jam pun dah tunjukkan pukul 11:03. Baik daripada Allah, yang buruk daripada kesilapan kelemahan diri saya sendirilah.
Jadi kita boleh tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan salatul as. Subhanallah.